Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat Allah, kasih sayang Allah pada kita. Allah melanjutkan umur kita lagi, boleh mana kita berhamba diri kepada Allah, boleh ibadat kepada Allah. Lebih-lebih lagi lanjutkan umur kita untuk bulan yang mulia ini. Cukup setahun lah. Tahun lepas saya datang, Masya Allah. Tahun ini juga Allah lanjutkan umur kita, boleh kita berjumpa lagi. Ini satu nikmat juga, satu nikmat, satu pilihan Allah. Dalam satu tahun 360 hari lebih kurang. Satu tahun lebih kurang tahun lepas 10 akhir. Hari ini akhir Ramadan. Sebab tu daripada saya, Ramadan Mubarak ni kepada pak ni kita, pada ustaz-ustaz, kawan-kawan, adik-adik pelajar. Ramadan Mubarak. 10 akhir juga Mubarak. Akhir. Dan mungkin juga kita dapat Lailatul Qadar Mubarak pada kita semua. Amin. Ini pilihan Allah, bukan kekuatan kita, tenaga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun doa kepada Allah untuk lanjutkan umur, untuk sempat pada bulan yang mulia ini. Kita sering kali dengar kan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa doa. Apabila ada dapat Ramadan, ada juga doa Allahumma barik lana fi Ramadan. Hari ini saya dan tuan-tuan dipilih oleh Allah, dijemput, dilanjutkan. Saya ingat dari tahun lepas ada kawan saya yang sentiasa tashkil sekali, pergi Krabi, pergi Phuket, sama sekali dah Masturat 10 hari. Berapa saja nak masuk Ramadan, dia dah kembali kepada Allah. Banyaklah kawan-kawan saya tak sempat untuk jenazah. Yang saya jenazah pun ada, boleh solat jenazah. Ada yang sihat, boleh keluar sekali juga. Tapi sekarang masuk hospital, ICU ada. Duduk ICU tadi, kawan saya dah telefon bagi tahu. Ambil jemaah saya juga dalam jemaah Masturat 10 hari yang saya keluar belum Ramadan, dia masuk ICU hospital. Tapi maksud saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan kawan-kawan saya, ustaz-ustaz, hari ini Allah nak bagi kebaikan pada kita, masih sihat, boleh ibadat kepada Allah. Saya boleh ada kesempatan untuk santai pada malam yang mulia ini. Ini nikmat daripada Allah. Boleh kita bersama-sama berbuka puasa. Berjumpaan kita ini pun ada harga di sisi Allah. Kita panggil hubung silaturahim. Ini satu amal yang afdal dalam Islam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling afdal di dalam Islam. Afdal, bahasa Urdu kata sabse afdal a'mal. Sabse afdal, yang paling tinggi sekali dalam Islam. Belum Rasulullah nak bagi tahu, Rasulullah tanya sahabat-sahabat, para sahabat, kamu tahu apa yang paling afdal?
Sahabat semua jawab, as-salah, as-siyam, zakat, haji. Itu jawapan daripada sahabat-sahabat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar, jawapan itu baik belaka, semua baik, bagus. Tapi bukan jawapan yang aku mau. Bukan. Salat dapat jannah. Zakat dapat jannah. Haji dapat jannah. Puasa lebih-lebih lagi dapat Allah. Puasa dapat Allah. Tapi jawapan semua daripada sahabat, Nabi kata ahsantum, ahsanta, bagus, tapi bukan yang aku mau. Siapa yang tahu? Sahabat bagi tahu, Allah wa Rasul alam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau tak aku nak bagi tahu pada kamu? Muhabbat, kasih sayang di antara satu sama lain, itu amal dalam Islam yang paling afdal, yang paling tinggi, yang paling mulia, lebih pada semaya, solat, zakat dan haji lagi. Sebab tu hari ni saya bagi tahu pada tuan-tuan, ini satu amal yang paling afdal. Perhimpunan kita ni cukup kan? Ada salam, ada kalam, ada ta'am. Ini asbab yang Allah nak ikatkan hati-hati kita semua ni, supaya timbulkan muhabbat, timbulkan sifat ini. Bukan senang ni. Sifat ini bukan mudah. Saya jumpa dengan Tuhan, saya nak bagi tahu saya kasih pada Tuhan. Hai, bukan. Kasih bukan di mulut. Muhabbat ini di hati, tepat. Muhabbat ki jaga wo dil hai, dil bahasa Urdu wo dil hai, zuban mein nahi. Muhabbat ki jaga. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala, tempat Allah, tempat bagi Allah adalah hati. Allah mau hati manusia. Allah tengok di hati manusia. Allah tak tengok rupa, syakal ni, pangkat, harta, kekayaan. La, Allah tengok di hati, tempat Allah. Sebab tu amal yang paling afdal dalam Islam adalah muhabbat. Muhabbat itu hati. Untuk nak timbulkan muhabbat ini perjumpaan kita. Tahun lepas saya jumpa, boleh kenal kali pertama dengan Pak Nil, dengan ramai-ramai datuk kita. Kali pertama di sini. Tahun ni juga Allah bagi bawa lebih lagi, kita boleh berpuasa, boleh Ramadan. Orang yang dapat bulan Ramadan ni, hai, kalau tak penting, Rasulullah tak minta dengan Allah. Rasul itu Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Perbuatan sebagai taklim ummah, tak perlu minta. Allah lanjutkan umur sebab hari wafat Rasulullah ni Allah hantar Jibril mari tanya. Soalkan Jibril bagi tanyakan kekasih aku, sedia ke tak untuk nak mati? Sedia tidak untuk mati? Sebab mati hidup di tangan Allah, tapi seorang manusia dalam dunia, yakni Imamul Anbiya, Allah bagi tahu, aish ma syi'ta, ikut kehendak kamu nak hidup berapa ribu tahun dalam dunia ini. Sebab tu tak perlu diminta. Tunggu, Allah nak ambil nyawa, Allah tanya. Allah hantarkan Israel untuk mengambil nyawa Rasulullah. Allah hantarkan Jibril dulu untuk soal, sedia ataupun tidak. Itu kelebihan. Itu kelebihan Imamul Anbiya. Tapi kenapa untuk Ramadan Nabi SAW soal, tanya, minta dengan Allah, waballighna Ramadan. Soalan kata, ya Allah, Allahumma barik lana fi Syaban waballighna Ramadan. Tak perlu diminta. Nak mati Allah tanya dulu. Kalau dia tak sedia untuk mati, jangan bagi mati, jangan ambil nyawa, kembali. Israel, kamu balik. Dalam rumah dia pun tak izin dimasukkan. Itu rumah Imamul Anbiya. Tapi untuk taklimi ummah, nak bagi kemuliaan, supaya kita semua dapat faham, kata bulan yang mulia ini Rasulullah minta dengan Allah. Kita dapat hari ini. Sebab tu ulama bagi tahu, ulama mengatakan setiap orang ini umat yang dapat bulan yang mulia ini, itu hadiah daripada Allah.
Tofa. Tapi kita hari ni tak nampak harga. Manusia ni suka hadiah. Hadiah ni suka. Walaupun kita ada orang yang ada dah milik, tapi ada yang hadiah mari Allah hadiah. Tapi Allah Rahman, Rahim, Karim. Hadiah kepada kita semua ini umat, hadiah Ramadan Mubarak. Yang apabila datang bulan Ramadan ini, sahabat buat highlight takjub kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Apabila lihat kepada sahabat, Rasulullah buat takjub. Maza yastaqbilukum wa maza tastaqbilun. Siapa dia datang? Siapa dia datang pada kamu ni? Ada orang datang. Umar radhiyallahu anhu ni, apabila Rasulullah dengan takjub, maza yastaqbilukum wa maza tastaqbilun. Tengok belakang, ada wahyu datang. Rasulullah ni apabila takjub ni perkara wahyu kan, Al-Quran, Jibril datang, ataupun ada musuh-musuh Islam. Ya Rasulullah, ada wahyu, ada Jibril datang ke? Ada musuh-musuh Islam. Nabi kata lah, siapa dia datang ni? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan Mubarak dah datang. Hai, nak ayat harga Ramadan yang mana saya dan tuan-puan yang Allah hadiah pada kita semua. Peluklah. Sebab ini Ramadan untuk ini umat saja. Untuk ini umat, tidak ada kaum orang-orang dulu, tak ada. Allah bagi untuk ini umat saja. Apa dia Ramadan? Bahasa Arab. Ramadan ni bulan Arab kita panggil, kita ada pakai Inggeris bulan kan, Januari, Februari. Bulan Arab, bulan Ramadan ni satu bulan yang Allah sendiri letak nama dia. Hak lain manusia buat. Ramadan. Dalam Al-Quran sebut. Apa dia Ramadan? Ramadan maknanya membakar. Apa takluk dengan membakar? Allah hadiah Ramadan pada kita ni. Nabi takjub, maza yastaqbilukum wa maza tastaqbilun. Ramadan mari, Ramadan datang. Ramadan arhah. Apa Ramadan? Mubarak. Apa mubarak bagi kita ni? Untuk ini umat saja, tak ada pada orang lain. Bani Israel tak ada. Untuk ini umat. Apa? Membakar. Apa nak bakar ni? Allah nak bakarkan dosa-dosa ini umat yang telah lalu daripada dia akil balik sampai Ramadan ini. Masuk Ramadan, Allah cucikan dosa-dosa ini umat. Itu Ramadan. Tak ada kira siapa. Banyak kelebihan-kelebihan yang hari ini umat kita ni tak menghargai, tak menguasa ghanimat lah. Seperti mana kebenaran kita, Masya Allah, subhanallah, kita dapat milik harta, kita dapat milik pangkat, kita dapat milik itu ini. Itu harga di sisi kita. Tapi Ramadan kita tak nampak. Sebenarnya bulan ini untuk ini umat, hadiah untuk ini umat, rahmat, barakat, hifazah, maghfirah. Pertama, Allah tutupkan pintu neraka bagi Ramadan untuk ini umat. Yang kedua, Allah berkata kepada Ridwan, bukakan pintu-pintu jannah, pintu syurga untuk ini umat. Satu, neraka ditutup. Dua, syurga dibuka. Tiga, syaitan mal'un, syaitan yang karuk, iblis, syaitan yang jahat, Allah perintah pada Jibril, tambahkan kaki dan tangan dia, buang saja dalam laut. Diikat syaitan. Tak ada syaitan Ramadan. Kita masih ada lagi penyakit malah-malah. Itu kesan daripada syaitan yang kerja atas kita sebelah bulan lepas. Syaitan tak ada. Duk malah lagi sebab kita berkawan dengan dia sebelah bulan. Sebab tu malam bulan Ramadan ni kalau ada ceramah, ada bayan, ada majlis agama, bawalah diri kita supaya kesan-kesan syaitan tu jauh sikit. Ini keberkatan Allah bagi. Untuk ini umat saja.
Ramadan kebaikan. Dalam kitab saya baca, saya jumpa dalam kitab riwayat hadis. Apabila Ramadan datang ni, Allah juga gembira ramah dengan para malaikat. Ada satu riwayat Allah keluarkan angin di bawah arash, bawah kursi. Arash ilahi ni tinggi sekali, atas daripada Jannatul Firdaus. Syurga yang paling tinggi, riwayat hadis Jannatul Firdaus. Tapi atas Firdaus, Jannatul Firdaus tu adalah arash. Apabila hari raya, hari-hari Ramadan, Allah keluarkan angin bayu keluar daripada bawah arash, masuk dalam jannah, masuk ke dalam, sebab itu buka pintu, masuk jannah. Apabila masuk dalam jannah, kebun-kebun jannah, ada kebun jannah ni satu panggilan kebun, taman, taman syurga kan bahasa kita panggil bahasa Melayu. Tu kebun, taman syurga, ada tumbuhan. Maka apabila angin masuk dalam jannah tadi, daun-daun gelombang, daun kayu pusing. Daun kayu itu dia bunyi suara dia, yang mana dalam dunia ni tidak ada suara yang paling lazat, suara muzik dalam jannah. Angin yang masuk daripada arash masuk dalam jannah itu. Hari ni kita suka muzik kan, kanak-kanak saya pun suka, lebih lagi Hindustan. Kalau dengar sekarang ni pun, kalau dengar Hindustan kaki jadi gini, kepala. Minat, saya suka Hindustan. Tapi dalam jannah yang mana angin masuk tepuh, belaga dengan daun-daun tu, bunyian muzik dia tu lazat, riwayat ada lazat yang tidak ada bandingan dalam dunia ini. Malaikat tak tahu apa ni, apa bunyi. Bidadari yang Allah Ta'ala buat dia duduk dalam bilik istana dia tu, hari tu bidadari keluar daripada istana. Hari ni hari apa bunyi muzik lazat ni? Maka diiklan hari ni adalah 1 Ramadan. Bulan Ramadan mubarak dah sapa. Allah mencantikkan jannah, Allah memperiasi jannah, Allah bunyikan muzik dalam jannah, gunakan angin-angin daripada arash ilahi. Untuk ini umat. Bidadari yang jenguk tadi tak pasang telinga, muzik daripada mana? Siapa ni? Daun-daun yang bunyi itu muzik. Hari apa ni? Allah suka ni, hari pertama Ramadan. Apa kata bidadari? Di sini panggil bidadari kan? Bidadari kata, dah sapa Ramadan. Ada tidak laki-laki yang mau kahwin dengan aku? Ada? Mana suami-suami aku? Mana laki-laki yang minta dengan Allah untuk nak kahwin dengan aku ni? Siapa yang kahwin dengan bidadari? Orang yang jaga puasa, orang yang tarawih waktu malam. Ini mah kahwin. Sebab tu saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, malam ini Allah bagi keberkatan. Kita boleh puasa, kita boleh berbuka puasa, kita boleh hubung silaturahmi yang mana datang jauh-jauh ke. Bukan setepak ni, saya daripada Thailand, Fatani, Darussalam, daripada Saiburi. Daripada Saiburi tu kampung yang kecil, masuk lagi dalam kampung. Tuan-tuan mungkin daripada bandar KL, daripada mana-mana dalam KL ini, untuk satukan di sini. Demi apa ni? Bukan untuk makan. Bukan untuk makan. Makan tu memang dijemput kan, Pak dia kita dakwat kan. Tapi maksud kita silaturahmi kan. Hubunkan silaturahmi. Ini perkara yang maha. Lebih lagi kita boleh puasa kan. Tadi kita boleh tarawih pula. Tarawih pun tak ada di zaman dulu, tak ada. Untuk kaum-kaum ahli ibadat dulu kan, Bani Israel tu dia panggil, masyhur dia panggil ahli abid. Ibadat dia banyak, tapi tarawih tak ada. Tarawih untuk umat ini saja. Sebab tu jangan kita rasa kata ini musibat nah, kita rasa kata ini nikmat rahmat bagi kita. Insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah. Sebab dalam tarawih tadi yang kita solat itu, saya nak bagi tahu harga dia. Satu sujud yang kita sujud,
Satu sujud dahi kita ke tempat ni, tempat solat, Allahu Akbar. Satu sujud Allah nak bagi 1500 kebaikan. Wallahu a'lam, di sisi Allah 1500 kebaikan banyak mana. Tapi ada riwayat hadis yang lain lagi, satu sujud juga dalam sujud tarawih untuk umat saja, untuk Ramadan saja. Lain Ramadan tak ada. Lain pada umat ni tak ada. Lain bulan Ramadan tak ada. Satu sujud Allah akan binakan istana, binakan mahligai di dalam jannah. Satu sujud, satu mahligai. Mana besar dia? Buat dengan permata yakut merah. Besar dia ada 7,000 pitu. Satu sujud saja. 7,000 pitu ini, satu pitu macam tu ia ada dua. Sebelah kanan buat dengan emas, sebelah kiri perak. Dua pitu ni emas dengan perak. 7,000 pitu dalam satu sujud saja. Kita solat tadi berapa sujud? Kalau 20 rakaat. Hai Allah Rahman, Rahim, Karim, Halim, Hakim. Sifat Allah yang murah ini telah bagi pada kita ini nikmat, telah bagi pada ini umat. Sebab tu kemuliaan kita bukan sebab Ramadan. Ramadan itu hadiah kepada kita. Kemuliaan kita ini umat, saya dan tuan-tuan, Allah bagi kita dan mulia kita ada Ramadan. Memang, tapi bukan mulia kita dengan Ramadan. Ramadan hadiah. Bukan mulia kita dengan terawih, terawih hadiah. Bukan mulia kita dengan puasa, puasa hadiah untuk ini umat. Mulia kita adalah umat. Kita bangkit jadi umat Nabi SAW. Apakah mulia ini umat? Mulia ini umat adalah dengan kerja nubuat yang Allah hadiah juga untuk ini umat. Allah bangkitkan kita ini dengan satu tugas, satu kerja yang paling mulia. Sebab tu dengan kerja inilah dikatakan kerja nubuat. Allah bagikan kebaikan banyak lagi. Ramadan, maghfirah, keampunan, dosa tak dihisap untuk ini umat. Dan dosa ini umat yang telah lalu masuk Ramadan, Allah bakar macam-macam kertas, macam benda-benda yang tidak ada kekuatan. Nyalakan api kuat, bakar sekaligus. 1 bulan Allah proseskan dosa ini umat. Kelebihan ini untuk ini umat. Bukan sebab kita ni dapat Ramadan. Ramadan tu hadiah pada kita sebab kita umat. Sebab kita umat, mulia ini umat. Apa kemuliaan ini umat? Allah sebut, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini maksud saya nak bagi tahu tuan-tuan, puan-puan. Kemuliaan kita bukan sebab Ramadan. Ramadan hadiah kita sebab kita umat. Kemuliaan kita umat adalah ada kerja nubuwah, kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kerja Nabi? Bawa umat kepada Allah. Bawa umat beriman kepada Allah. Bawa umat bertaubat kepada Allah. Sebab kita ni adalah umat. Di mana tempat kita adalah umat. Allah hantar kita ni berlainan negara, berlainan tempat, berlainan kampung. Itu sebagai tanggungjawab. Sebenarnya kita adalah umat. Tak ada kira bangsa, tak ada kira negara, tak ada kira pangkat dan kerja. Tanggungjawab kita dalam dunia adalah tanggungjawab atas umat. Inilah maksud yang Rasulullah bagi tahu kepada para sahabat. Inilah maksud yang Allah hantar kita mari ke alam dunia. Baik dia hidup dalam kesenangan, baik siapa saja hidup dalam kesusahan, baik dia ada pangkat, baik dia di mana tempat saja. Itu imtihan bagi Allah. Sebenar Allah bagi kita tanggungjawab yang besar atas kita ini. Amal ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu tugas yang sebenar. Itu maksud yang Allah Ta'ala atas saya dan tuan-tuan ke alam dunia ini. Allah kekasam. Wallahi ballahi tallahi. Bukan maksud lain. Ini saja maksud. Tapi tugas berlainan negara-negara, tugas pangkat, kerja, itu keperluan Allah bagi tak sama. Itu sebagai imtihan. Tapi maksud yang sebenar adalah tugas ini adalah bawa umat kepada Allah. Dua maksud saya sebut, seringkali saya sebut. Dua maksud kita datang ke alam dunia. Pertama, berhamba diri kita pada Allah, ibadat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fasirin tafsir ai liya'rifun. Ini maksud pertama. Daripada Adam sampai kiamat, ini maksud. Berhamba diri, sujud, ibadat kepada Allah. Yang kedua, yang saya sebut tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Inilah tujuan, inilah maksud.
Sebab tu tuan-tuan, hari ni kita dah boleh ibadat kan. Allah bawa kita. Apa saja yang kita kerja, apa saja yang kita buat hari ni, tak ada pelik, tak kisahlah. Apa saja yang kita buat, macam mana nak jadikan ibadat kita. Jadikan ibadat aja. Apa saja dalam dunia ini Allah menjadikan kemudahan, khidmat untuk kita. Sebab tu gunalah kehidupan kita dalam dunia ni supaya kebendaan sekitar keliling kita ni jadi ibadat kepada Allah. Apa saja tugas, apa saja yang kita bawa hari ni. Orang berniaga, bawa berniaga dia supaya berhamba diri kepada Allah. Orang yang bawa hukumat kerajaan, jadikanlah hukumat dia tu maksud dia dapat kenal Allah. Tak salah bawa apa-apa pun, tapi maksud awal kali bawa kita kepada Allah. Sebab awaluddin ma'rifatullah, kenal Allah. Dalam bisnes dia kenal Allah, dalam hukumat kerajaan dia kenal Allah. Itulah maksud yang Rasulullah betulkan. Sahabat-sahabat tak ada terbiah sahabat suruh tinggalkan dunia, tak ada. Kamu tinggal dunia saja, akhirat maksud kamu. Tak ada. Sahabat Rasulullah betulkan, tukar sahabat, dunia dia jadi akhirat. Rasulullah pernah ambil tangan sahabat. Saya tak silap ingat nama dia, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Orang kerja, orang berniaga, orang kerja lah, kerja pakai rank ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok tangan dia ni ada bekas, orang kerja kan, tangan ada bekas kesan. Rasulullah tanya, Sa'ad, kenapa tangan kamu ni? Sa'ad malu-malu kerja dunia. Sa'ad kata, ya Rasulullah, saya buat kerja cari rezeki halal untuk anak dan isteri saya. Kerja, semua kerja ni orang panggil dunia kan, kerja dunia. Akhirat masjid ya, akhirat pelajar hafiz ya, akhirat. Dengar baik-baik. Dengar orang KL, orang mana-mana tempat kita faham kata akhirat agama adalah madrasah, hafiz, mufti, maulana agama, ceramah agama. Ini dunia semua, orang kerja bisnes, orang pasar, orang duduk ke pasar dunia. Dengar baik-baik. Apa akhirat? Apabila Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah, saya kerja cari rezeki halal untuk anak isteri saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Akak depan orang ramai, depan sahabat-sahabat lain. Sa'ad malulah, habis aku malu dengan Rasulullah. Sebab orang lain akhirat duduk dalam masjid, aku orang kerja dunia. Apabila Rasulullah akak tangan Rasulullah, bagi tahu pada ramai-ramai sahabat, tengok. Ini tangan yang buat kerja, melalui tangan ini buat kerja cari rezeki halal. Rezeki ini dia buat cari bukan untuk buat masjid, bukan untuk bagi anak yatim, tu darjat lain pula. Dia buat kerja untuk belakan anak isteri dia. Kerja untuk cari, buat membelakan anak isteri, rumah tangga, keluarga dia. Syarat rezeki halal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi di akhirat nanti haram api neraka jahanam untuk sentuh tangan macam ni. Ni kita kata dunia. Orang KL, orang kerja dunia, buka bisnes, buat tu dunia. La. Yang Rasulullah bangga depan sahabat, wallahi tangan orang kerja cari rezeki halal, itulah maka di akhirat haram api neraka untuk sentuhnya. Sebab tu hari ni maksud kita yang Rasulullah bawa sahabat, tukar kehidupan sahabat, betulkan sahabat, macam mana dunia jadi akhirat, macam mana sahabat ini hati dia kasih sayang antara satu sama lain. Walaupun dia duduk di Yaman, walaupun ini duduk di Palestin, walaupun duduk di mana-mana tempat, yang zaman sahabat dulu duduk di Yaman, duduk di Urdun, duduk di Iran, duduk di Itali, Romi, Irani, Farsi, Salman daripada Farsi, Suhaib daripada Romi, Bilal daripada Habashi, Ethiopia. Tapi dia adalah sahabat, dia adalah ummatun wahidah. Itu betulkan Rasulullah. Walaupun berlainan bangsa dalam dunia, walaupun berlainan kulit, walaupun berlainan bisnes, walaupun berlainan kerja, walaupun berlainan negara, tapi maksud yang sama. Yang Rasulullah Allah Ta'ala hantar ke dalam dunia ini rahmatul lil alamin. Ini umat juga Allah betulkan kita ini rahmatul lil alamin.
Kita pengganti naibur rasul. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu pemimpin negara, kamu businessman, kamu kerja apa saja dalam dunia, bawalah kebaikan ini jadi asbab kebaikan untuk ini umat. InsyaAllah. InsyaAllah. Dengan berkat Ramadan Mubarak ini yang Allah lanjutkan umur saya dan tuan-tuan. Bukan harga ni, meganimatlah, menikmatilah. Sebab Jahanam dah tutup. Siapa yang mati, ada waris kita mati, ada waris kita meninggal. Siapa, dengar baik-baik, syarat bawa iman dia. Syarat dia selamat daripada 4 perkara, jangan ada diri dia. Pertama, dia jangan deraka kepada ibu bapaknya. Yang kedua, dia jangan putus kota takluk. Putus kota takluk dengan saudara Islam. Yang ketiga, dia jangan minum minuman keras, benda mabuk. Dia taubat. Yang lepas dia taubat, jangan ada dia mustaqil dalam benda mabuk. Yang keempat, dia selamat, hati dia cuci, tidak ada benci kepada saudara Islam. Siapa tak ada 4 sifat ni, dia mati keadaan beriman, walaupun dosa dia banyak mana dia lepas dah, dia taubat dengan Allah. Bulan Ramadan dia meninggal dunia, dia ni selamat daripada azab selama-lamanya. Ini bulan Ramadan Mubarak. Siapa dia masuk kubur bulan Ramadan, Allah tak buat kira. Allah tak buat kira kesilapan dia. Ada orang tanya. Lepas tu janji Allah ni, Rasulullah SAW bagi tahu, siapa mati bulan ini Allah tutup, dia selamat daripada azab. Dia mati bulan Ramadan, apabila Syawal masuk, Allah panggil dia soal semula tentang azab, tentang silap-silap dosa dia dulu. Tak ada. Allah apabila dia dah maaf untuk bulan ini, Allah tutup dah pintu, tutup dah surat tulisan dah tutup. Orang ni tak buat kira lagi, tak ada kesilapan. Hai, kebaikan ini Allah bagi kepada ini umat Ramadan Mubarak. Sebab tu saya nak bagi tu Mubarak Ramadan Mubarak. Akhir 10 Ramadan, awal rahmat, 10 tengah maghfirah, 10 akhir Allah nak bebas dari ruh yang mana nama tetap dalam neraka Jahanam. 10 akhir ni Allah nak bebas setiap hari 1 juta ruh daripada neraka Jahanam. Allah. Hai. Tuan-tuan, nampak harga mahal Allah bagi ni. Tapi 4 sifat, 4 golongan manusia saya sebut tadi, kalau dia tak taubat, masih ada dia deraka pada ibu bapa, orang ini tak dapat kebaikan bulan ini. Yang kedua, dia kotor takluk, dia putus hubungan dengan saudara Islam. Kalau maaf lain, masalah taubat lain. Tapi dia tak taubat, jiran dia putus hubungan, kawan dia putus hubungan, dia maaf, dia taubat, alhamdulillah. Kalau tak taubat, Ramadan Mubarak pun dia tak dapat kebaikan. Yang ketiga, orang yang mustaqil, sentiasa duduk dalam pening mabuk, kayak nasya, bahasa Urdu kata. Bulan lepas dia mabuk, bulan Ramadan duduk dalam mabuk. Walaupun Ramadan Mubarak, walaupun Jahanam ditutup, walaupun jannah dibuka, walaupun syaitan ditambat, diikat, tapi orang yang mabuk, orang ini tak dapat kebaikan untuk bulan ini. Yang keempat, manusia yang benci kepada saudara Muslim. Sebab tu hari ini kita tak ada hak nak benci pada saudara siapa-siapa pun. Jangan benci sama sekali. Jangan. Tengok kawan, tengok. Sebab tu Haji Abdul Wahab Sahab ni orang da'i lah, orang yang fikir umat orang tua kita. Hai, bukan sahabat, tapi zaman sekarang saya duduk dengan dia di Raiwin 2 tahun. Pernah masuk dalam bilik dia. Dalam bilik dia ni ada peta negara, ada negara Malaysia, Indonesia, peta dunia. Dia panggil jemaah saya masuk kelas saya ni kelas akhir pelajar Thailand. Duduk di tempat tidur atas katil, dia tengok peta-peta daripada mana ni, pelajar Thailand. Thailand dia tahu masyhur kan, Thailand negara Buddha. Dia kata, aku bentuk kamu semua ni. Dia panggil pelajar-pelajar Thailand yang ada. Aku bentuk kamu semua hari ni mari di madrasah ni, bukan untuk membentukkan kamu jadi maulana, jadi ustaz, jadi guru, tidak. Aku hendak kamu semua supaya jadi da'i. Kamu kembalilah pada negara kamu, bawa semua orang yang bukan Islam supaya dapat Islam. 2 jam sehari dia tidur, dia jaga celak. Dia tanya ustaz, orang khidmat, ulama-ulama, maulana duk sekali. Dia kata ada dalam Al-Quran. Dia tidur, jaga, risau.
Ada tak dalam Al-Quran tulis akhir sekali di akhirat ni last Allah nak bawa walaupun orang kafir masuk jahanam? Ada tidak dalam Al-Quran? Tu risau dia. Maka jawab ulama, orang khidmat kata, tak ada. Apabila kafir dia jahanam. Tu fikir dia, ada tak ayat hadis Al-Quran Allah ni maaf bawa semua manusia di akhirat kepada jannah? Tak ada. Hanya orang beriman saja. Walaupun besar biji zarah dia bawa iman kembali kepada Allah, tetap orang ini dapat jannah. Tapi kalau tak ada iman, dia mati dalam keadaan kafir, dia mahrum. Apabila jawapan kata tak ada orang yang tak beriman, apa dia bagi tahu? Kamu duk main-main apa lagi? Doa dengan Allah, usaha supaya ini umat dapat terimakan kelimah dengan Allah. Bawakan ini umat yang mana berdosa, yang mana silap jalanan, silap perjalanan, bawa dia kepada taubat kepada Allah cepat-cepat. Ini risau Ghamur Rasul. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kita ni tengokkan adik-adik, tengok ini umat, tengok orang Thailand, tengok orang Malaysia, Indonesia, orang Europe, Amerika, Rusia, mana pun, itu adalah umat. Lebih lagi saudara Muslim yang mana ada kalimah la ilaha illallah. Wallahi, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan kalimah, dalam keadaan iman, dia dapat redha Allah, dia dapat jannah daripada Allah. Yang jahat sekali dalam dunia, dia taubat dengan Allah, wallahi dia akan jadi kekasih Allah. Yang kafir, wallahi kalau dia ucap kalimah beriman dengan Allah, hari itu dia jadi adik-beradik dengan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya orang beriman adik-beradik. Siapa yang ucap kalimah itu adik-beradik kita. Yang berdosa, yang jahat, yang mabuk, yang kaya, dia taubat istighfar dengan Allah, dia akan jadi kekasih Allah. Allah tak tengok kulit dia, tattoo ke, Allah tak tengok wajah dia, Allah tak tengok, Allah tengok hati dia. Bila masa dia taubat, bila masa dia beriman, hari itu dia jadi adik-beradik kita, hari itu dia jadi kekasih Allah di sisi Allah. Sebab tu hari ni tuan-tuan, Ramadan Mubarak yang datang ni hadiah untuk kita. Sebenarnya kita mulia, kita umat. Saya tuan-tuan umat. Kemuliaan ini umat, ni maksud tugas yang saya beritahu. Saya tak panjangkan sebab panggil jauh lagi, nak balik lagi ke. Kita niatkan, kita niat. Doakan Allah supaya Allah lanjutkan umur kita lagi untuk kita bawa tugas yang mulia ini, insya-Allah. Ramadan dah kita dapat dah, tapi kawan kita banyak lagi yang tak dapat. Yang tak puasa ada lagi. Janji Allah Ramadan nak bakalkan dosa apabila siang hari duk puasa, malam hari tarawih. Banyak mana lagi hari ni ada yang tak solat, yang tak puasa. Nabi kata celaka. Apa ni? Jibril kata celaka orang yang datang bulan Ramadan dah datang tapi dia tak dapat maghfirah dalam bulan yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu amin. Supahan daripada Jibril, amin daripada Imamul Anbiya. Gapo jadi? Siapa dia yang celaka? Yang biarkan bulan yang mulia ini lepas. Kalau deraka kepada ibu bapa lagi. Kalau putus takluk, masih duk putus lagi. Tak hubung silaturahmi lagi. Tak mezerah dia lagi. Masih benci lagi. Masih mabuk lagi. Orang ini celaka dalam bulan Ramadan sekalipun. Tuan-tuan, kita yang dapat khus kismat, khus nasib. Kita, saya tuan-tuan, yang beruntung ini, doakan kepada umat. Guna masa ini yang hidup kita ni kebaikan untuk umat, untuk orang kampung kita, orang negara kita, orang semua umat ini kepada kebaikan. Bawalah tugas. Seperti mana hari ini artis-artis tempat kita kan, geng motor besar. Hai, kita nampak dia motor besar. Ahli dunia ni tengok motor besar ni orang yang tak baik kan. Gangster orang panggil. Mana tahu atas gangster dalam motor besar itu ada wali-wali Allah. Wali ada dua pangkat. Ada wali kampung. Wali kampung ni wali duduk dalam bukit. Duduk berzikir dengan Allah tu satu wali. Duduk dalam bukit dia makan apa ni? Makan berteh, dia makan seperti mana Bani Israel lah, minum air, mata dia selamat daripada benda-benda yang tak baik sebab dalam bukit, duduk dalam gunung.
Tu satu wali. Allah, 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 Allah. Tu wali. Tapi satu wali lagi, wali bandar. Wali bandar dia tak ada di bukit. Dia duduk dalam suasana. Tapi dia adalah waliullah sebab hati dia takluk dengan Allah. Berkali ganda. Wali bandar dengan wali bukit, wali gunung ni, langit bumi cara dia. Ni wali dia tak ada maksiat tempat dia. Pergi buat sembah Allah, Allah, Allah sampai mati. Tu wali. Pangkat wali dia kekasih Allah. Tapi wali bandar macam orang duduk dalam suasana KL ni, tapi masih dia buat kerja Nabi. Masih dia takluk dengan Allah. Masih dia tegakkan sunnah dalam masyarakat, dalam kemajuan dunia sekarang lah ni. Itu da'i. Petahak dia lebih pada wali lagi. Sebab tu tuan-tuan, Allah gunakan tuan-tuan dalam berniaga apa saja, dalam bisnes apa saja, bawalah kebaikan ini faedah untuk umat. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah. Di mana hari ni Datuk Pak Dil kita yang setiap 2 tahun lah saya jumpa dengan bawa pelajar-pelajar hafiz, tempat buka puasa, kebaikan. Kalau orang-orang ahli dunia tengok dah dia dia orang kerja dunia, semua kata dunia. Siapa dia kata dunia? Yang fikir untuk budak hafiz, yang fikir untuk orang dapat kebaikan. Saya baca jumpa dalam satu kitab cakapan syaitan. Satu ulama mimpi jumpa syaitan. Syaitan tanya dia, apa ni ulama tanya, mu siapa? Dia kata, aku syaitan. Oh, aku nak tanya mu sikit syaitan. Mu suka manusia macam mana? Mu nak berkawan dengan dia. Kamu ni syaitan, tapi mu suka paling manusia yang kamu suka. Macam mana sifat dia? Syaitan kata 3 golongan manusia aku nak berkawan dengan dia. 3 golongan, 3 sifat. Pertama, manusia yang sifat pongoh. Pongoh, bahasa Malak sini panggil pongoh. Panas, garam, mudah panas. Kalau dengan lebih lagi bulan puasa dengan bini dia marah. Itu panas sifat tu. Bini dia lambat, isteri dia lambat sikit buat masak. Aku lapar ni. Lepas makuk pinggang lepas tu panas. Syaitan kata aku suka manusia macam ni. Aku nak kawan dengan dia. Yang kedua, manusia yang suka mabuk. Hidup dia dalam mabuk. Kalau tak taubat ni syaitan nak kawan dengan dia. Sebab mabuk dia mencuri, mabuk dia pukul ibu dia, mabuk dia bunuh, mabuk dia zina. Dengan mabuk syaitan kata ini kawan aku. Yang ketiga, syaitan kata aku suka kawan dengan orang yang bakhil. Bakhil. Siapa dia bakhil? Dia tak peduli pada siapa-siapa pun. Syaitan, saya nak ayat ni, syaitan bagi tahu aku tak takut orang ibadat, amal dia banyak tapi ada sifat bakhil. Satu hari bakhil dia nak bawa amal dia tu khianat, jadi punah. Aku takut, syaitan kata, manusia yang amal kurang tapi sakhi. Sakhi, payah sakhi. Sakhi ni sifat boroh lah, sifat boroh. Sifat Allah sakhi ni. Akhirat nanti Allah panggil dia, siapa dia sakhi? Siapa dia sakhi? Nak berlomba dengan sifat aku. Tak ada hari ini, tak ada orang yang lebih sakhi daripada aku. Siapa dia sakhi? Orang yang tengok anak yatim, dia bagi. Orang yang tengok madrasah, orang yang tengok pelajar-pelajar. Itu sakhi. Sakhi dengan mubazir tu lain. Mubazir yang guna untuk hawa nafsu, tapi sakhi yang guna kehidupan mal tu asbab kebaikan untuk manusia, untuk masyarakat, untuk agama, itu sakhi. Allah kata siapa dia sakhi hari ini, tidak ada lebih daripada aku. Tak ada lebih pada aku yang sakhi. Wahai malaikat, bawa orang walaupun dia amal tak ada, dengan sakhi dia bawa dia kepada jannah. Ini sakhi. Jarang orang, bukan mudah sifat ini. Sifat sakhi ni sifat Allah. Ada satu orang Allah perintah dia kepada kebaikan dia ni tak cukup satu. Saya nak buat misal saja. 50 dosa, 50 pahala dia ada. Timan di akhirat sama berat. Nak bawa jannah tak boleh, neraka pun tak boleh sebab 50, 50. Allah kata mu cari satu kebaikan lagi, aku bawa mu masuk jannah. Dia selalu terus, insya-Allah pergi cari ibu dia.
Sebab ibu atas dunia yang kasih sekali. Kawan ni, kawan masa ada duit, kadang-kadang susah nak minta duit tak boleh lah. Ibu senang susah masih jadi ibu. Kadang-kadang anak ni diraka, apabila kahwin duduk dengan isteri lupa ibu. Apabila berpisah dengan isteri dia, kembali pada ibu, ibu pun tak lupa lagi anak dia. Tu ibu. Di akhirat, satu orang yang tak cukup amal ini, dia terus kepada ibu. Ibu, tolong hari ni anak ini saya, misalnya kata Abdullah ni tak boleh masuk jannah sebab kebaikan dosa sama saya. Allah suruh cari satu kebaikan, Allah nak bagi jannah. Ibu minta satu. Tapi di akhirat tuan-tuan, ibu pun tak boleh tolong lagi. Nafsi, nafsi. Kamu, wahai anak yang dikasihi, memang dunia ibu sayanglah, kasihlah. Tapi hari ini ibu pun takut, belum tentu lagi ibu cukup jannat ataupun jahanam, ibu tak tahu lagi. Nafsi anakku. Bukan anak ibu masih kita ni. Maryam dengan Nabi Isa alaihissalam. Isa bapa tak ada ibu Maryam je. Di akhirat Isa kata, ya Allah, aku dengan ibu aku Maryam, nafsi. Si pemuda tadi habis, dia kata cari ayah bapa kamu lah. Berjumpa dengan bapa. Ibu yang dikasihi tas dunia pun tak sanggup, bapa tak sanggup, kawan tak sanggup, siapa pun. Dia habis semangat, dia jalan. Hai, tunduk saja. Jumpa dengan kawan tengah jalan, satu kawan lagi tunduk. Kawan dia tanya, kenapa kamu nampak risau sangat? Dia kata, hai, aku tak ada jalan. Minta dengan ibu aku pun tak dapat kebaikan. Allah nak bagi tahu, Allah bagi tahu, cari satu kebaikan bagi jannah. Kalau gitu tidak dapat masuk jannah. Kamu juga nampak risau apa? Dia kata, aku berat pada kamu lagi. Kamu tak cukup satu, aku ada satu je. Hidup dunia ada satu kebaikan, semua kejahatan. Tak boleh buat apa-apa pun. Oh ni tak cukup satu pun tak boleh buat. Oh ni ada satu. Dia kata, aku jahanam. Gini ya kawan, yang ada satu daripada aku ini, ambillah kepada kamu. Aku lah mana pun jahanam, kamu satu jannat. Aku ada satu, 50 lagi, 49 lagi, 50 lagi. Nak cari tak ada. Aku jahanam, kamu jannat. Kawan, silakan. Kawan ini dapat satu kebaikan, selalu kepada Allah. Wah. Ya Allah, aku dah dapat satu kebaikan. Allah semua tahu peristiwa ini. Allah tanya, kamu ambil di mana? Aku jumpa dengan kawan di jalan tadi. Ada orang bagi. Apa dia bagi tahu? Dia kata, ya sebenarnya aku tak boleh apa-apa pun. Tak ada boleh faedah atas satu ini. Kamu tak cukup satu, aku ada satu. Tak boleh cari 50 lagi. Sebab tu dia kata lebih baik kawan dia dapat jannah. Allah kata ada orang yang sakhi lebih pada dia, turut dia mari. Panggil pemuda itu tadi. Itu tadi pemuda tadi cari dia. Mari sini tuan, mari sini. Allah panggil kamu. Allah soalkan dia di depan dua ini. Kenapa kamu bagi dia? Dia kata, ya Allah, sebenar aku tak boleh buat apa-apa pun. Aku ada satu, kawan aku tak cukup satu. Aku boleh tolong dia kepada jannah, pada syurga. Allah kata, begitu sifat kau, begitu kamu sakhi, kamu borah, kamu sakhi dengan kawan. Hari ini tak ada siapa yang lebih sakhi daripada aku. Hai malaikat, bawa dua-dua ini dalam jannah aku selalu. Sebab tu tuan-tuan, hari ini syaitan yang paling takut sekali. Dia tak takut orang amal banyak tapi bakhil. Tapi syaitan kata, aku takut orang yang sakhi. Tengok kanak-kanak, tengok budak-budak, tengok mana tempat. Sebab tu hari ni perjumpaan kita hari ni alhamdulillah kan. Boleh kita salam, kalam, ta'am daripada ikram, daripada partner kita, daripada ustaz madrasah ni. Kita boleh berbuka puasa, makan bukan maksud, tapi yang besar sekali muhabbat. Dapat 3 asbab ini muhabbat nah. Kita dapat salam, afsus salam bainakum, yang Rasulullah bersabda apa? Afsus salam bainakum. Kamu sebar salam. Assalamualaikum. Yang kedua, kalam. Kita boleh cakap, boleh muzakarah. Yang ketiga, ta'am. Boleh bagi makan, yang mana ikram daripada partner kita. Hari ini 3 perkara ni asbab muhabbat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabsi afdal amal. Amalan yang paling tinggi dalam Islam muhabbat. Perjumpaan kita hari ini besar sekali muhabbat yang kita dapat. Kita berteruskan hubung lagi silaturahmi dan kita fikirkan kawan, umat, adik-beradik. Kita jangan tengok keburukan pekerja mana-mana, lapisan mana dalam negara kita, dalam dunia ini. Dia ada kelimah, wallahi dia adik-beradik kita. Dia tak ada kelimah, dia ucap kelimah bila? Macam di Thailand, general, macam mana penyanyi-penyanyi juga masuk Islam. Banyak-banyak hari ini seluruh dunia yang
Maksud yang ucap kelima, wallahi dia jadi adik-beradik kita. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Afsus salam bainakum. Moga-moga kita gerakkan maksud ini supaya Allah bagi kebaikan kita dunia akhirat. Amin. Cukup Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama ta'aluhu wa salli ala Muhammadin kama ta'aluhu faf'al bina kama ta'aluhu innaka ahlut taqwa wa alal maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyum ya Qayyum ya Hayyum ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah perhimpunan kami malam yang mulia, malam Ramadan Mubarak ini jadilah asbab maghfirah, keampunan daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, Ramadan kami yang telah lepas, moga-moga kamu sempurnakan, kamu kuburkan amal-amal kebaikan kami ya Allah. Dan berkat Ramadan ini juga kamu suci setiap kesilapan dosa-dosa kami yang lalu ya Allah. Dan juga kami takut apa sifat yang Nabi kami beritahu, 4 perkara, 4 jenis manusia yang deraka pada ibu bapa dia, kosong daripada kebaikan bulan ini. Ya Allah, maaf pada aku kalau aku ada silap dengan ibu bapa aku ya Allah. Dan maaf pada adik-adik beradik aku, anak-anak semua pelajar-pelajar ini juga ya Allah. Ya Allah, kalau ada keluarga mana peristiwa ini yang berlaku, ya Allah, kamu geraklah ibu-ibu bapa mereka maaf pada anak masing-masing ya Allah. Gerak hati anak-anak supaya minta maaf pada ibu bapa. Ya Allah, kalau sekiranya ibu bapa mereka dah meninggal dunia, oh Allah, kamu juga maaf pada anak dia ya Allah. Kamu bagi nur dengan anak mereka duduk gunakan kebaikan atas dunia ini. Dengan anak mereka masih angkat tangan doa kepada Engkau ya Allah. Kamu cucikan dosa anak, kamu selamatkan ibu bapa mereka dalam kubur juga ya Allah. Ya Allah, bapa aku juga dalam kubur ya Allah. Aku hidup masa aku kecil lagi, aku tak sempat untuk khidmat ya Allah. Dengan aku usaha agama sikit sebanyak ini, yang sikit ini ya Allah, kamu bagi kebaikan pada bapa aku juga ya Allah. Ibu aku masih hidup lagi, ibu adik-beradik aku di depan masih hidup lagi ya Allah. Bagilah kebaikan pada ibu-ibu kami ini ya Allah. Dan anak-anak muda kami masih belajar ini dekat Ramadan, jadilah anak-anak muda pelajar kami dai Engkau ya Allah, hafiz Engkau ya Allah, alim di sisi Engkau ya Allah. Ya Allah, lanjutkan umur-umur kami ya Allah, supaya kami boleh lagi berjumpa di lagi tahun depan Ramadan lagi ya Allah. Ya Allah, Ramadan yang lalu dah 20 hari lebih ya Allah. Terimalah kebaikan kami ini ya Allah. Wallah, hari ini kamu kumpulkan kami di madrasah yang suci murni, yang tepat, yang mulia ini ya Allah. Di akhirat nanti ya Allah, jangan tinggal kami. Kumpullah satu hari sekali lagi kami bawah naungan arasy Engkau ya Allah. Wallah, lebih-lebih lagi budak-budak kami yang tinggal daripada Thailand, berpisah dengan anak, berpisah dengan ibu bapa mereka ya Allah. Budak-budak kecil, mereka suka dengan ibu bapa, tapi hari ini mereka berpisah kerana menututi ilmu ya Allah, kerana nak hasilkan kalam Engkau ya Allah. Di akhirat nanti ya Allah, jangan Engkau berpisah lagi kami dan anak-anak kami dengan keluarga, dengan ibu bapa kami dalam Jannatul Firdaus lagi ya Allah. Ya Allah, Engkau suka tangan siapa dalam majlis ini, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau di mana saja, Engkau dengar, Engkau lihat, Engkau nampak perhimpunan kami ya Allah. Maghfirah pada kami ya Allah. Moga-moga ada berapa hari lagi umur kami, ada berapa hari lagi bulan Ramadan, lanjutkan umur kami lagi ya Allah. Bagi kebaikan pada kami lagi ya Allah. Moga-moga kami amal ibadat kami yang sikit ini, moga-moga dapat masuk dalam Lailatul Qadar ya Allah. Dapat sempat kami boleh hidup Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Rahman, Engkau Rahim, Engkau Karim, Halim, Hakim. Rahman Engkau ya Allah. Aku tahu ya Allah, sekiranya kamu azabkan ini umat, kamu tak dapat kelabaan apa-apa pun. Sekiranya kamu maaf, walaupun pendosa, walaupun pendusta, walaupun yang kaya mabuk, walaupun yang zina, itu pun kamu tak dapat kerugian apa-apa pun ya Allah. Maaf pada kami ya Allah. Maaf pada ini umat ya Allah. 5 jam berterusan Rasulullah kekasih Engkau doa di medan Arafah untuk ini umat. Oh Allah, hari ini kami tak ada orang yang doa macam tu ya Allah. Ya Allah, sikit saja yang kami doa malam ni ya Allah. Pandangkanlah dengan doa kami ini ya Allah. Ya Allah, kamu di mana kamu lihat, kamu nampak, kamu tengok. Bagilah kebaikan pada majmuk kami ini ya Allah. Ya Allah, bangkit kami bersama di padang mahsyar, boleh bersama bawah naungan arasy Engkau ya Allah. Ya Allah, hari ini malaikat bersama dengan majlis kami. Kamu gunalah amin malaikatmu, terimalah qabul majlis ini ya Allah. Oh Allah, di mana kamu ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami ini ya Allah. Aku tahu aku yang kotor, aku yang cemah, aku hati yang najis, aku orang yang berdosa ya Allah. Tapi di depan majlis aku ada kanak-kanak yang suci murni, ada kanak-kanak yang suci, yang maksum ini ya Allah. Qabul majlis aku ini ya Allah. Ya Allah, bagi kebaikan pada ibu bapa kami, pada tuan madrasah ini ya Allah. Anak mereka, keluarga mereka, kamu bagi kebaikan ya Allah. Ya Allah, ustaz-ustaz kami yang hijrah datang untuk bagi ilmu pada pelajar-pelajar. Oh Allah, bagi keberkatan pada ustaz kami ya Allah. Jaga keturunan mereka berterusan ya Allah. Jaga ibu bapa mereka ya Allah. Hari ini kami berpisah dengan anak,
berpisah dengan isteri, berpisah dengan ibu bapa untuk agama Engkau ya Allah. Tidak ada apa-apa pun. Oh Allah, di akhirat jangan asing lagi kami semua ini ya Allah. Ya Allah, tangan siapa yang kamu suka, kabulkan amin kami ini ya Allah. Ya Allah, lebih utamakan lagi dalam majlis kami ada orang yang korban ya Allah, ada orang yang sakhi ya Allah. Aku tumpangkan tangan-tangan mereka, kamu kabulkan doa kami ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku hidup tah dunia dah lepas banyak aku silap dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, memang aku ada buat perasa hati dengan ibu aku ya Allah. Memang aku banyak lagi selisih pahaman dengan saudara, adik-beradik di kampung aku. Oh Allah, aku takut mu tak terima Ramadan mubarak ini. Aku takut mu tak terima tarawih aku. Aku takut mu tak terima puasa aku. Oh Allah, terimakanlah ya Allah. Aku tahu mu tak laba pun, mu tak rugi pun. Aku yang rugi kalau mu tak terima ya Allah. Aku yang laba besar kalau mu kamu bagi ganjaran ini ya Allah. Oh Allah, dengan Ramadan mubarak, dengan doa tangan-tangan orang-orang yang mubarak ini, kabulkan majlis kami, kabulkan doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin birahmatika ya arhamar rahimin. Jazakallahu khairan Yang Mulia Maulana Muhammad Gaddafi atas nasihat yang disampaikan. Moga-mogahan apa yang disampaikan nanti dapat kita amalkan dan kita sampaikan pada sahabat-sahabat kita yang ada di sini. Semoga apa yang kita harapkan, semoga insya-Allah dengan kebaikan Ramadan yang Allah gunakan pada kali ini, yang Allah bagi nikmat Ramadan yang sangat besar, insya-Allah semoga kita teruskan lagi beberapa hari lagi yang berbaki Ramadan, supaya kita hidupkan malam-malam di malam tahir ini dengan amal, supaya Allah terima segala amalan kita, korban kita, niat kita insya-Allah untuk dapat kebaikan dunia dan akhirat. Dan sekali lagi ribuan terima kasih kepada panel Ustaz Anwar Maulana Gaddafi dan sahabat-sahabat bikers yang hadir. InsyaAllah sama-sama kita doakan kebaikan untuk seluruh umat, semoga umat datang kepada Allah SWT atas maksud untuk agama Allah SWT. Dengan itu saya persilakan panel untuk sampaikan sepatah dua kata sempena malam insyaAllah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi. Terima kasih atas perjumpaan ini. Bagi saya adalah satu cermin lah, dan saya berikan cermin ini setiap kali. Dan Allah bukakan jalan saya menemui rumah ini. Saya mungkin sibuk mencari rezeki untuk anak, untuk family. Kadang-kadang makan tak tentu, tidur tak tentu, rehat tak tentu. Tetapi tak ada yang lebih indah kalau saya dapat berkongsi rezeki yang Allah berikan. Dan alhamdulillah, sejuk hati saya apabila hari ini Maulana bilang istimewanya orang pergi di bulan Ramadan. Alhamdulillah, 3 tahun yang lalu ibu saya pergi 7 hari menjelang hari raya. Dalam 10 Ramadan terakhir.
ada berita gembira lain selain daripada ucapan daripada Maulana tadi. Dan sememangnya saya khususkan majlis tahlil ini pahalanya diberikan kepada kedua ibu raya saya. Dan saya baru lagi terima satu lagi berita, seorang biduan baru sebentar tadi kembali ke rahmatullah, Ayam Dahlan Zainuddin, seorang penyanyi yang mungkin ada mempunyai nama, menggunakan namanya dalam memberikan lagu-lagu dan juga nasihat di dalam lagu. Mungkin itu cara beliau mencari akhirat. Dan hari ini beliau dijemput Ilahi dalam 10 akhir Ramadan. Di manakah akhir saya? Saya selalu tanya, bagaimana akhir saya? Hari ini kita berkeluarga, hari ini kita menjadi saudara. Tegurlah saya kalau ada langkah saya yang salah. Nasihatlah saya dan anak-anak Tafiz. Doakanlah saya. Amin. Saya ucapkan terima kasih ya Allah kerana membukakan jalan kecil lorong ini untuk saya kunjungi. Tak ada siapa yang nampak sebenarnya kalau Allah tak bukakan jalan saya. Lorongnya terlalu kecil, curamnya terlalu ke bawah, dan akan sering orang tak perasan kehadiran Ma'had ini. Dengan usaha seorang kawan menemukan saya tak perlukan lagi dah kebahagiaan dan keindahan wang ringgit dunia. Saya dah melalui itu, saya dah merasai itu. Doakan supaya tangan ini tu kan terus berkongsi rezeki. Amin. Supaya mereka juga tahu apa itu wang, mereka juga tahu apa itu makanan, mereka juga tahu apa itu kegembiraan dan kebahagiaan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. InsyaAllah semoga apa yang Pak Nil niatkan InsyaAllah semoga Allah terima. Dan sama-sama dah kita doakan semoga Allah terus menurunkan limpah dan rahmat kepada Pak Nil sekeluarga. Semoga terus berbakti untuk agama Allah SWT. Amin tuan. Baik, dengan itu saya juga persilakan Ustaz Anwar selaku mudir madrasah untuk sampaikan seputar dua kata. Silakan Ustaz Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, Pak Nin kita yang selalu datang di tahfiz kami. Ingat anak-anak tahfiz ini, ingat ustaz di sini. Mudah-mudahan Allah bagi keberkatan kehidupan dengan Pak Nin, insya-Allah. Dan bukan kita penjumpaan sekali ni, insya-Allah kita akan buat lagi di tempat ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keberkatan di tempat ini, tempat anak-anak belajar tahfiz, tempat anak-anak sentiasa 24 jam hidup dengan amalan. Di tempat tahfiz kita ni tak ada benda lain, hanya belajar ilmu agama, hanya belajar Al-Quran dan belajar kitab. Sejak daripada bangun pagi, sejak daripada sebelum subuh lagi,
baca Al-Quran, solat tahajud. Anak-anak kecil-kecil daripada umur 10, umur 11 boleh belajar solat tahajud, boleh baca Al-Quran. Dan ustaz-ustaz pun jaga anak-anak tahfiz, bagi ilmu kepada anak-anak tahfiz. 24 jam duduk dengan anak tahfiz. Tak ada lah buat kerja lain. Tak ada buat kerja lain. Nak penuh masa dengan jaga anak-anak, nak bagi anak-anak ni berjaya. Kehidupan dia ni nak bagi hidup dengan bagi Allah Ta'ala redha. Dan kita minta semua tuan-tuan dan puan-puan, sokonglah sekolah agama, sekolah tahfiz. Bukan sini saja, dan tempat lain pun sama. Tempat belajar agama kita sokong. Kita jangan hina anak-anak tahfiz. Kita tak boleh sengkar, walaupun dalam hati sikit pun. Anak-anak tahfiz macam tu, macam ni, hanya doa dia kita tak tahu. Doa dia kepada kita tak tahu Allah Ta'ala nak terima. Dan kita buat seksa, kita buat zalim. Kita bagi makan anak-anak tahfiz, dia sentiasa baca ayat suci Al-Quran, baca suci ayat Al-Quran, sentiasa baca. Kita bagi dia makan, bagi dia minum, Allah Ta'ala bagi syurga kepada kita. Kalau tuan-tuan ada masa, marilah tengok, duduk sini 24 jam. Mari tengok anak-anak tahfiz buat apa. Tidur sehari 6 jam sehari, malam 5, siang sejam. Lepas tu duduk dengan baca Al-Quran, duduk dengan belajar kitab. Berehat sekejap je, berhenti makan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keberkatan kita, anak-anak tahfiz dan kita semua. Amin. Baik, jazakallahu khair Ustaz Anwar. Masya-Allah. Itulah pengorbanan anak-anak para ustaz yang korbankan masa, diri, harta dan masa untuk agama Allah SWT. Semoga Allah terus berkati seluruh kehidupan anak-anak madrasah dan juga ustaz tenaga pengajar untuk terus mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin tuan. Baik, itu saya rasa baik sudahlah majlis kita pada malam ini. Saya mewakili di Tablikan Moto Group memohon maaf atas salah dan silap sebab kekurangan. InsyaAllah kerana ini kali pertama dan kali terakhir, InsyaAllah pada masa akan datang kita akan terus berhubung lagi InsyaAllah atas maksud berkasih sayang, mahabbat, ya, berkasih sayang kepada Allah SWT. Dan untuk kita bersama-sama dalam untuk bangunkan agama Allah SWT. Jadi dengan kesempatan yang ada ni, selamat Hari Raya, maaf Hari Raya, maaf zahir dan batin. InsyaAllah sebelum kita berpisah, kita bersalaman sampai kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sekian dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.